Salam sejahtera kepada semua pelajar. Terima kasih kerana Anda sudah meluangkan masa untuk mendengar dan melihat klip rakaman video pengajaran untuk kali ini. Dan video kali ini akan dibincangkan mengenai topik yang terdapat di dalam buku teks 2.3 Pembentukan Negeri-Negeri Selat dan 2.4 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Jadi ada dua topik yang akan cikgu bincangkan di dalam klip pengajaran pada kali ini, yang mana terdapat di dalam muka surat 46 sehingga 49 di dalam buku teks. Untuk meneruskan pengajaran, terlebih dahulu cikgu ingin ingatkan kepada semua pelajar tentang topik yang sudah kamu sepatutnya tonton dan lihat, yaitu 2.2 mengenai Perjanjian London 1824. Dan topik kali ini adalah mengenai pembentukan negeri-negeri selat dan juga pentadbiran negeri-negeri selat. Okey, apabila British berjaya menguasai Pulau Pinang, Singapura dan Melaka, maka British telah mewujudkan pembentukan negeri-negeri selat ini. Yang mana negeri-negeri selat ini merupakan unit pentadbiran yang dibentuk oleh British untuk mengukuhkan penguasaan terhadap Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Dan negeri-negeri selat ini dibentuk pada tahun 1826 dan telah dibubarkan pada tahun 1946. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah atau apakah latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum pembentukan negeri-negeri selat ini. Sebelum pembentukan negeri-negeri selat, masing-masing yaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka ini sebenarnya sudah mempunyai pentadbiran mereka yang tersendiri. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Pulau Pinang. Dari tahun 1786 sehingga 1826. Untuk Pulau Pinang, peringkat awalnya Pulau Pinang ini telah ditadbir oleh Francis Light. Francis Light itu sebagai pesuruhjaya yang bertanggung jawab kepada Governor General British di India. Pada tahun 1787, Pulau Pinang telah memperoleh status pelabuhan bebas dan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Dan masa itu perdagangan dikuasai oleh pedagang persendirian. Dan pada tahun 1805, pelabuhan ini telah ataupun Pulau Pinang ini telah dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay di India. Dan seorang governor telah dilantik sebagai ketua pentadbir di Pulau Pinang. Itu dia punya latar belakang pentadbiran lah sebelum mereka masuk ke dalam negeri-negeri selat ini. Francis Light lah yang akan bertanggung jawab sebagai pesuruhjaya. Dan Singapura pula masa itu ditadbir oleh residen yang bertanggung jawab kepada Lieutenant Governor British di Bangkahulu, Sumatera. Singapura juga telah diisytiharkan sebagai pelabuhan bebas seperti Pulau Pinang pada tahun 1823. Dan Singapura ini pelabuhannya itu menjadi pusat pertemuan di antara pedagang persendirian, dan mereka mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan China. Di Melaka pula masa itu, awal-awalnya mereka ditadbir oleh Resident Consular dan mereka meneruskan sistem kapitan
untuk mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum, yang mana suku-suku kaum itu diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Dan untuk masyarakat luar bandar pula, penghulu yang bertanggung jawab untuk mentadbir. Itu adalah latar belakang sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Oke, di sini ada sudut info. Dulu kala pedagang persendirian itu juga dikenali sebagai pedagang negeri ataupun country trader. Jadi kegiatan perdagangan kumpulan ini adalah di antara pedagang-pedagang India, pedagang-pedagang di sekitar alam Melayu dan juga China. Mereka merupakan bekas pedagang SHTI yang menjayakan matlamat perluasan kuasa British. Jadi, apa pula maksud pelabuhan bebas? Pelabuhan bebas itu pelabuhan yang mana terbuka kepada pedagang-pedagang asing dan juga pedagang tempatan, dan barangan yang mereka bawa masuk untuk diperdagangkan di pelabuhan itu juga bebas daripada cukai. Oke, harap pelajar paham. Jadi British telah membentuk negeri-negeri selat ini pada tahun 1826. Pulau Pinang, Singapura dan Melaka telah digabungkan untuk menjadi satu unit pentadbiran yang dinamakan sebagai negeri-negeri selat. Penggabungan ini bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran. Jadi kamu tahu kan, 3 negeri ini semua ada pelabuhan. Inilah negeri yang terawal sekali yang telah diambil oleh British. Lepas tu, bab yang berikutnya kamu akan belajar British meluaskan kuasanya di negeri yang lain. Ini adalah bendera negeri-negeri selat. Siapakah negeri-negeri yang termasuk dalam negeri-negeri selat ini? Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kenapa British ingin bentuk negeri-negeri selat ini? Ada beberapa kepentingan dia. Kita lihat di sini. Yang pertama, dengan adanya negeri-negeri selat, maka British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Mana itu Selat Melaka? Kamu boleh lihat sini, inilah kawasan dia. Dari atas, tengah, dan bawah British kuasai. Dan taraf pelabuhan bebas negeri-negeri selat ini berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan dan kapal-kapal dagang dari alam Melayu, serta pedagang luar dari alam Melayu seperti Arab, India, China, Eropah, dan Amerika. Selain daripada itu, negeri-negeri selat ini juga menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, terutama biji timah, dan ini akan mengimbangi perdagangan British dengan China dan dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Jadi maksudnya mereka boleh jadi pusat pengumpulan hasil lah. Dan negeri selat akan menjadi pintu masuk bagi buruh luar. Buruh luar ini maksudnya pekerja dari luar, agar mereka boleh mempercepatkan lagi pembangunan ekonomi British. So, itulah yang menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk kita masa ini. British bawa masuk buruh dari luar ya. Dan yang terakhir kepentingan dia ialah supaya penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri-negeri selat ini berlaku dengan pantas. Maksudnya ada pelabur luar yang akan melabur wang untuk memajukan ekonomi. Ini semua adalah kepentingan kenapa British ingin menubuhkan negeri-negeri selat inilah dia gabungkan kan. Dan negeri-negeri selat ini juga akan ada hubungan dengan negeri-negeri Melayu. Oke, coba kita lihat bagaimana hubungan itu boleh berlaku. Oke, negeri-negeri selat ini mereka perlukan hasil ekonomi daripada negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Manakala negeri-negeri Melayu pula memerlukan pelabuhan sebab mereka tidak ada pelabuhan
mereka perlu pelabuhan negeri-negeri selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi mereka. Okey, dan negeri-negeri selat perlu modal untuk memajukan pelombongan biji timah. Okey, negeri-negeri selat akan melabur modal untuk memajukan pelombongan biji timah di negeri Melayu. Jadi kita boleh lihat hubungan ataupun kerjasama di antara negeri-negeri selat dengan negeri-negeri Melayu ini yang boleh mendatangkan hasil yang baik. Dengan itu, pembentukan negeri-negeri selat ini membolehkan British untuk menguasai laluan perdagangan di antara India dan China. Selain itu, dapat mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu serta menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu. Habis untuk 2.3. Jadi kita masuk kepada 2.4. Bagaimana pula sistem pentadbiran negeri-negeri selat? Okey, bila British sudah membentuk negeri-negeri selat ini, maka ada beberapa kronologi pentadbiran negeri-negeri selat ini. Kalau kita lihat di sini, dalam pengenalan menyatakan negeri-negeri selat itu telah mengalami perubahan pentadbiran sejak pembentukannya pada tahun 1826. Jadi maksudnya ada beberapa perubahan yang telah berlaku. Dan pada peringkat awal, sebenarnya negeri-negeri selat ini ditadbir oleh kerajaan British di India. Okey, jangan terkejut. Sebab India itu juga dijajah oleh British masa itu. Jadi, ada kerajaan British di India tu yang akan bertanggung jawab terhadap negeri-negeri selat. Mereka yang akan mentadbir. Mereka tu orang British juga, tapi mereka di India. Pada tahun 1867, akhirnya pentadbiran negeri-negeri selat ini telah dipindahkan terus kepada pejabat tanah jajahan London. Okay. Di Britain lah. Tapi awal-awal itu ditadbir oleh kerajaan British yang ada di India. Tapi sebelum itu kita lihat ada dua ya. Kan ada dua tadi. So yang peringkat awal itu pentadbiran negeri-negeri selat semasa di bawah kerajaan British di India dari tahun 1826 sehingga 1867. Yang mana mulanya negeri-negeri selat ini diletakkan di bawah, di sini kamu boleh nampak, Syarikat Hindia Timur Inggris, ataupun inilah ringkasannya, SHTI di India. Dan satu ketika apabila syarikat ini, SHTI ini dibubarkan, pentadbiran negeri-negeri selat diletakkan di bawah India Office ataupun pejabat India. Okey, ada dua tahap Satu di bawah SHTI, kedua di bawah pejabat India. Ada selang tahunnya di sini. Kita lihat di bawah SHTI bagaimana negeri-negeri selat ini ditadbir. Okey, di bawah SHTI ini negeri-negeri selat diketuai oleh Governor. Resident Councillor dilantik membantu Governor untuk menjalankan pentadbiran. Dan ada 3 kan negeri-negeri selat itu. Masa ni Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran yang pertama. Dan pada tahun 1832, pusat pentadbiran telah dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura kerana Singapura itu lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang. Ini semasa di bawah SHTI. Negeri-negeri selat di bawah pejabat India pula, bagaimana cara pentadbiran dia? Masa tu, undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri selat. Namun, berlaku satu pemberontakan di India dan menyebabkan pejabat di India itu tidak mampu untuk mentadbir negeri-negeri selat dengan baik. Dan pejabat India tidak memberikan perhatianlah yang sewajarnya untuk melindungi pedagang di negeri-negeri selat. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang negeri-negeri selat. Okay, mungkin itulah salah satu sebabnya kenapa mereka
terus dipindahkan ke pejabat tanah jajahan London. Ini ringkasan dia ya. Oke. Cabinet General British di SHTI. Oke. Cabinet Negeri Selat, ini ketua dia. Lepas tu ada Cabinet Negeri Selat, dan di setiap negeri itu ada resident consular masing-masing. Ini contoh gambar bangunan. Oke, bila berlakunya tidak puas hati, maka pentadbiran India Office ataupun pejabat India ini telah mendesak pejabat tanah jajahan di London untuk mengambil alih pentadbiran negeri-negeri Selat. Ini adalah faktor dialah. Salah satu, tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri Selat. Kedua, pejabat India gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina di negeri-negeri Selat. Mereka tidak dapat kawal sebab dalam masa yang sama kita nampak tadi berlaku pemberontakan di India itu sendiri kan. Okey. Pejabat India mahu menjadikan mata wang rupiah India sebagai mata wang negeri-negeri Selat, menggantikan mata wang dolar Spanyol yang telah lama digunakan. Jadi mereka tidak mau. Selain daripada itu, cadangan pejabat India mengenakan cukai di pelabuhan negeri-negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran dan taraf pelabuhan bebas. Kan mereka ni pelabuhan bebas. Jadi pejabat India itu cadangkan mau ada cukai. Jadi mereka tidak mau. Dan yang terakhir, pejabat India menjadikan negeri-negeri Selat ini tempat buangan banduan, dan ini menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Jadi akhirnya pada 1 April 1867 maka negeri-negeri Selat ini telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Dan seterusnya, Majlis Perundangan ditubuhkan di negeri-negeri Selat untuk meluluskan undang-undang mereka sendiri. Ini yang berlaku selepas mereka dipindahkanlah. Mereka berada terus di bawah pejabat tanah jajahan London. Lepas tu ada cabinet juga. Namun bukan lagi pakai consular. Ada majlis eksekutif dengan majlis perundangan. Yang mana majlis eksekutif ini tugas mereka untuk mengurus hal pentadbiran, manakala majlis perundangan pula untuk menggubal undang-undang. Diharapkan kamu boleh fahamlah kan? Itulah topik 2.3 dan 2.4. Jadi kesimpulan dia, pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Selat ini adalah penerusan kepada peluasan kuasa British di negara kita. Kita sudah belajar sebelum ini, kamu sudah belajarlah banyak strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Kenapa dia mau kuasai? Sebab untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. Apakah iktibar pengajaran yang kita boleh pelajari? Pentingnya untuk mempertahankan keistimewaan yang ada di negara kita daripada dieksploitasi. Dieksploitasi ini maksudnya dimanipulasi ataupun dikuasai oleh orang asing. Selain itu, pentadbiran yang sistematik dan urus tadbir yang baik itu adalah penting agar dapat melindungi kepentingan negara kita dan untuk mempertahankan kedaulatan yang kita ada. Itulah kesimpulan daripada topik yang kamu belajar dalam bab 2. Maka kamu sudah belajarlah tentang negeri-negeri Selat. Bab yang selanjutnya nanti kamu akan belajar mengenai pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pula. Okey ya, habis sudah di sini. So, terima kasih kerana anda sudah meluangkan masa anda untuk menonton klip video pengajaran. Dan itu sahaja daripada cikgu.